laporan sidang Dewan Rakyat. Rakyat Malaysia yang ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan jenayah, kes COVID-19 serta langkah diambil kerajaan membendung penularan COVID-19 antara perkara yang dibangkitkan pada sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Nur Fazila Muhammad Sahir dari Parlimen. Silakan Fazi. Ya, Marsila, 1,355 tahanan di Depo Tahanan Imigresen disahkan positif COVID-19 setakat semalam. Daripada jumlah itu, Depo Tahanan di Bukit Jalil mencatatkan jumlah tahanan tertinggi iaitu seramai 650 orang. Daripada jumlah tersebut, Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil telah mencatatkan jumlah tahanan positif COVID-19 yang tertinggi iaitu seramai 650 orang. Diikuti dengan tahanan Depo Tahanan Imigresen Langkap iaitu seramai 481 orang. Depo Tahanan Imigresen Semenyih seramai 127 orang dan Depo Tahanan Imigresen KLIA dengan jumlah 77 orang. Baki 20 orang tahanan direkodkan di Depo Tahanan Imigresen Belantik, Putrajaya, Lengging dan Juru. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Gopeng Dr. Lee Boon Chye yang meminta Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah pesakit COVID-19 dalam kalangan penghuni penjara dan tahanan imigresen. Jumlah bantuan dan tahanan yang telah disaring sejak 29 Ogos hingga semalam pula 60,683 orang. Daripada jumlah itu, 829 bantuan didapati positif COVID-19 setakat semalam. Seramai 2,742 rakyat Malaysia sedang ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan. Menurut Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamarudin Jaafar berkata, kesalahan itu termasuklah kes dadah, penipuan kad kredit palsu, kesalahan kastam dan imigresen. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh rakyat kita sehingga membawa kepada penahanan mereka ialah yang utamanya pertama kesalahan dadah yang melibatkan lebih daripada separuh jumlah 2,700 itu, iaitulah 1,434. Yang keduanya kes-kes penipuan iaitu berjumlah 406 orang. Yang ketiganya kes kad kredit palsu yang melibatkan 132 warga kita. Yang keempatnya kesalahan kastam yang melibatkan 89 orang dan yang kelimanya kesalahan imigresen yang melibatkan 66 orang. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riyad mengenai jenis kesalahan dan jumlah warga Malaysia yang ditahan. Jelas Datuk Kamarudin, semua kesalahan melibatkan penjara untuk jumlah tahun tertentu. Namun setakat ini tiada statistik untuk warga negara yang menerima hukuman gantung sampai mati mahupun penjara seumur hidup. Perwakilan Malaysia berperanan untuk membantu menyelesaikan setiap urusan tahanan termasuk melantik peguam serta untuk pulang ke Malaysia dengan selamat. Turut dimaklumkan, Kementerian Kesihatan KKM telah meningkatkan kapasiti katil di Hospital COVID-19 serta Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC serta kapasiti makmal di Sabah. Sehingga 7 Disember, jumlah katil meningkat kepada 7,031 katil dengan tahap penggunaan kini 30%. Menjadi kerisauan kepada kami di Sabah bila tiba-tiba rentas negeri dibenarkan, rentas daerah pun dibenarkan. Adakah KKM bersetuju dengan langkah-langkah yang diambil? Seolah-olah kita disuruh untuk hidup dengan COVID, jalankan ekonomi dan jaga kesihatan. Dan ini dah daripada kajian, saya ingat daripada kajian dari kes yang walaupun meningkat sekarang ini, kita diketahui bahawa ianya kita menimbangkan balance antara kesihatan dan juga keadaan ekonomi, dan sebab itu kalaulah ia masih dipertekatkan, saya ingat masalah ini memang dalam keadaan ini kita adalah memang hidup dengan keadaan COVID di negara kita, tapi apa yang kita mahu adalah untuk mencegah seboleh mungkin.
Katanya sehingga 6 Disember, sejumlah 2,023 petugas kesihatan dimobilisasi dari seluruh negara termasuk dari kawasan pedalaman Sabah bagi membantu ujian saringan di lapangan dan rawatan perubatan. Aspek logistik dan penghantaran sampel juga ditambah baik bagi membolehkan keputusan ujian dapat diperoleh dengan lebih pantas. Sesi petang menyaksikan penggulungan bagi Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perubahan dan Kerajaan Tempatan. Saya kira itu sahaja laporan saya dari Parlimen.